Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk pelajaran akhlak. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam tajuk adab berkomunikasi. Dalam adab berkomunikasi ini juga Ustaz akan terangkan dan bincangkan juga berkaitan pengertian. Apakah pengertian yang dimaksudkan dengan komunikasi itu apa? Kemudian kita akan cerita tentang adab sebelum berkomunikasi. Apa adab sebelum kita berkomunikasi? Kemudian kita akan baca sedikit tentang dalil adab berkomunikasi. Kemudian kita akan menceritakan juga tentang fadilat. Fadilat ni kebaikan yang kita dapat disebabkan kita beradab ketika berkomunikasi. Dan akhirnya kita akan tahu juga berkaitan dengan akibat, iaitu keburukan disebabkan kita tidak beradab ketika berkomunikasi. Baik, jadi untuk murid-murid boleh buka buku teks muka surat 25 ini. Kita akan terus baca tentang pengertian komunikasi ni apa. Baik, pengertian komunikasi. Komunikasi ialah satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan tindak balas. Maknanya komunikasi ini kita menghantar ataupun kita bertukar maklumat dan idea kita di antara dua orang ataupun lebih. Maknanya seorang dengan seorang, dua orang lah, ataupun seorang dengan dua orang, ataupun dua orang dengan dua orang. Itu maksud berkomunikasi. Kalau kita bercakap dengan diri sendiri, itu tak dinamakan berkomunikasi. Baik, kita tengok pula kepada memberi penghormatan sebelum berkomunikasi. Baik, pertama memberi salam sebelum berkomunikasi kepada sesama Islam. Ni kalau orang itu orang Islam Jadi perkara pertama sebelum kita berkomunikasi, kita bercakap dengan dia, perkara pertama kita akan buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu adab yang pertama. Maknanya kita bagi salam dulu. Maksud Assalamualaikum tadi apa dia? Sejahtera ke atas kamu, semoga mendapat rahmat dan keberkatan. Baik, salam ini hanya untuk orang Islam. Kita tahu dia tu orang Islam, kita bagi salam kat dia. Baik, yang kedua memberi ucapan selamat kepada orang yang bukan Islam. Nampak kita jumpa uncle Cina yang bukan Islam sebelah rumah kita, tak perlu bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tak payah. Kita sekadar ucap selamat sejahtera. Itu untuk orang yang bukan Islam. Baik, sekarang kita tengok pula muka surat sebelah kaitan dengan adab sebelum berkomunikasi. Baik, yang pertama memberi salam atau ucapan selamat terlebih dahulu. Maknanya macam tadilah, kalau orang Islam kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kalau ianya orang Islam. Tapi kalau bukan orang Islam, sebelum kita bersembang dengan dia, kita cakap selamat sejahtera. Itu antara adab Baik, yang kedua meminta izin sebelum berbicara. Nampak tak, utamanya dengan orang yang lebih tua pada kita. Bukan datang terus bercakap, tak, kita minta izin dulu. Saya minta izin nak bercakap sikit. Itu adab, antara adab sebelum kita bersembang ataupun berkomunikasi dengan orang tu. Baik, yang ketiga tidak menyampuk perbualan orang lain. Nampak orang tengah bercakap, kita yang duduk kat tepi tiba-tiba dengar orang tu tengah bercakap, kita datang, kita terus menyampuk. Jadi itu tidak beradab Jadi kita perlu beradab, minta izin dulu kalau nak kalau nak bersama-sama dalam perbualan tu, kena minta izin dulu. Baik, yang keempat tidak berniat untuk mengaibkan orang lain. Mana kita berkomunikasi itu bukan niat kita nak burukkan orang, nak cakap tak elok tentang orang, bukan. Baik, dalil adab berkomunikasi. Dalil ini dari Al-Quran Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Ila akhir al-ayah. Baik, ini surah Ali Imran ayat 159. Kita tengok maksud dia. Maka dengan sebab rahmat Allah lah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Maknanya Allah memerintahkan supaya kita ini kalau bercakap dengan orang, kita bercakap dalam keadaan yang lemah lembut ataupun sopan. Baik, tengok muka surat sebelah. Baik, ini berkaitan dengan amalan berkomunikasi secara beradab dan biadab. Tengok yang pertama,
dia secara beradab. Pertama, memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Ini tanda orang tu beradab. Pertama, dia bagi salam ataupun ucap selamat. Yang kedua, meminta izin untuk berbicara. Maknanya kalau orang yang beradab, dia akan datang, dia akan minta izin dulu untuk bercakap. Bukan datang terus bercakap, tak. Yang ketiga, elakkan menyinggung perasaan orang lain. Dalam dia bercakap tu, dia jaga hati ataupun perasaan orang. Bukan dia cakap, dia main lepas, dia cakap tak elok tentang orang lain. Nampak? Baik, yang keempat, melihat situasi dan keadaan yang sesuai sebelum berbicara. Nampak? Kita datang dalam keadaan orang itu tengah sedih. Baru saja meninggal mak ataupun ayah dia. Kita datang pula nak ceritakan tentang mak ayah kita baru ajak kita keluar dan sebagainya, baru balik daripada bercuti. Jadi keadaan itu tak sesuai untuk kita bercakap pasal tu lagi. Baik. Kemudian ni yang ke bawah ni pula, amalan berkomunikasi secara biadab. Maknanya secara biadab ni tak elok. Baik, yang pertama, tidak memberi salam atau ucap selamat terlebih dahulu. Datang tak bagi salam, terus bercakap. Nampak? Tak kisah orang tu orang Islam ke bukan Islam, kita datang dengan cara tak beradab, terus nak bersembang. Baik, yang kedua, tidak meminta izin untuk berbicara. Orang tak minta pun kita bercakap, kita datang terus menyampuk. Jadi perbuatan itu tidak beradab. Baik, yang ketiga, berbicara dengan perkataan yang kesat dan kotor. Kita berborak ataupun kita bercakap dengan orang, kita cakap ataupun keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok kat orang. Jadi perbuatan itu tidak beradab. Baik, yang keempat, tidak peka dan tidak memahami situasi ketika berkomunikasi. Ini macam Ustaz cakap tadi, orang macam contoh tadi yang orang tadi baru kehilangan mak dengan ayah dia baru meninggal, kita cerita pula tentang mak ayah kita baru ajak kita keluar dan sebagainya. Jadi keadaan orang tu tengah sedih sebab hilang mak ayah, kita nak cerita pula yang kita ni tengah best keluar dengan mak ayah kita. Jadi orang tu akan jadi lebih sedih nanti kalau dengar. Jadi kita perlu ada adab. Baik. Kemudian muka surat sebelah 28, adab ketika berkomunikasi. Ni suatu berkomunikasi Tadi sebelum-sebelum kita cerita tentang adab sebelum kamu bercakap, ada adab dia dah, bagi salam tu semua. Yang ni ketika bercakap pula. Pertama, bercakap benar. Tak boleh menipu dalam kita bercakap, kena cakap benar. Sebab Nabi orang yang paling benar, sampai Nabi dapat gelaran Al-Amin. Nabi tak pernah menipu. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita nak jadi macam Nabi. Maknanya kita bercakap benar. Baik, yang kedua, memohon maaf jika terkasar bahasa. Kita ni bila kita bercakap banyak sangat, kadang-kadang kita tak sedar yang kita cakap tu dah menyebabkan orang terasa hati dengan kita. Jadi kita minta maaf kalau kita cakap ni ada kesilapan apa, kita minta maaf. Baik, yang ketiga, bersikap rendah diri. Kalau kita bercakap dengan orang, kita jangan cakap kita yang terbaik. Nampak, saya lah yang berjaya. Kita asyik cerita pasal kita je. Jadi kita akan jadi sombong. Sedangkan kita perlu bersikap rendah diri sebenarnya. Baik, yang keempat, mengucapkan percakapan yang baik dan berfaedah. Cakap benda-benda yang baik dan yang benda yang berfaedah. Nampak? Jangan bersembang benda-benda yang tak berfaedah ataupun benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik. Tak boleh. Kemudian ketika bercakap juga, bercakap lemah lembut dengan memandang muka. Cakap tak perlu teking-teking, tak perlu marah-marah orang. Nampak? Dan kita bercakap dengan orang, kita kena pandang muka orang yang kita bercakap. Itu baru betul kita berkomunikasi dengan baik. Kalau kita bercakap, kita pandang tempat lain. Kita bercakap, kita tengah main game. Kita bercakap, kita tengah pegang telefon. Nampak? Kita tak pandang muka orang tu. Jadi itu adab, tak ada adab orang kata dalam berkomunikasi. Baik, yang keenam, menyesuaikan percakapan dengan majlis yang dihadiri. Nampak? Dalam majlis yang kita hadir ataupun kita datang tu pula, kita kena tahu ini majlis apa. Nampak? Kalau contoh kita datang dalam majlis pengurusan jenazah orang baru meninggal, takkan kita nak ceritakan tentang harta, nak ceritakan tentang duit, tak boleh. Nampak? Ataupun kita datang majlis kenduri kahwin orang, nampak, takkan kita nak ceritakan tentang kematian. Jadi benda-benda tak sesuai dengan majlis tu. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan majlis tu. Baik, muka surat sebelah 29, kita tengok fadilat beradab ketika berkomunikasi. Baik, fadilat ni macam Ustaz cakap tadi, perkara baik yang kamu dapat disebabkan kamu beradab ketika berkomunikasi.
Baik, yang pertama maruah terjaga. Orang yang bercakap baik ini maruah dia terjaga. Maknanya dia sentiasa dipandang baiklah sebab dia bercakap dalam keadaan baik, sungguh beradab. Jadi semua orang akan suka dekat dia. Baik. Yang kedua, disayangi masyarakat. Orang yang macam ni bila bercakap elok, tak sakitkan hati orang, cakap perkara yang baik, semua orang akan sayang dengan dia. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Maknanya orang lebih ramai orang yang akan suka berkawan dengan dia. Jadi orang akan lebih rapat dengan dia. Yang keempat, melahirkan suasana harmoni. Maknanya suasana yang selesa. Dalam kawasan tu, semua bila bercakap dengan dia, semua orang akan rasa tenang, orang tak akan sakit hati. Jadi semua orang akan berasa dalam keadaan selesa. Yang kelima, tiada prasangka yang buruk dan salah faham. Nampak, bila kita cakap perkara yang berfaedah dan perkara yang baik, orang tak akan berfikiran tak elok. Tapi kalau kita cakap benda tak baik, kita mengaibkan orang, kita cakap tak elok pada orang, jadi orang akan salah faham, orang akan bersangka buruk dekat orang tu. Jadi benda tu menyebabkan keadaan tak harmoni ataupun tidak selesa. Baik, yang keenam, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Nampak? Jadi bila kita cakap benda yang baik, kita tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah ataupun tidak elok, menyebabkan kita mendapat redha Allah. Maknanya Allah sayang pada kita. Dan syaitan yang nak dekat dengan kita pun tak berani. Sebab bila Allah sayang dengan kita, Allah akan jaga kita. Jadi kita terpelihara daripada syaitan. Baik, kita teruskan ke surat ke-30. Baik, akibat. Akibat ni pula perkara yang buruk kita dapat kalau kita ni biadab ataupun tidak beradab ketika berkomunikasi. Pertama, dimurkai Allah dan Rasulullah. Maknanya Allah benci, Allah tak suka. Dan Rasulullah benci, Rasulullah tak suka juga pada orang yang tak ada adab ataupun biadab, kurang hajar ketika berkomunikasi. Baik, yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Nampak, ibu bapa pun benci, ibu bapa pun jadi tak suka, keluarga jadi tak suka. Sebab bila mak dengan ayah kamu nak cakap, contoh, kamu melawan, kamu gunakan perkataan tak elok, jadi benda-benda tu menyebabkan mak ayah pun jadi tak suka. Yang ketiga, dipandang rendah oleh masyarakat. Nampak, orang lain akan pandang, oi, tak naklah kawan dengan dia ni, tak best lah kawan dengan dia ni, cakap perkara tak elok je. Lama-lama orang tak nak berkawan dengan dia. Renggang hubungan dengan rakan, sahabat dan orang ramai. Ini macam nombor 3 Ustaz cakap tadi, maknanya orang dah tak nak berkawan dengan dia. Sebab bila berkawan dengan dia, orang sakit hati, cakap benda tak elok. Nampak, lama-lama orang tak nak berkawan dengan dia, duduk sorang-sorang. Baik, yang kelima, dipinggirkan oleh rakan-rakan dan orang ramai. Lama-lama orang tak nak kawan dengan dia. Lama-lama duduk sorang-sorang. Nampak, akhirnya tak ada siapa nak berkawan dengan dia dan menyebabkan kerugian pada diri dia sendiri. Nak minta tolong pun susah kalau berlaku apa-apa. Nampak, sebab orang dah mula tidak suka kepada dia. Baik, jadi cukup sampai di situ saja. Kita akan sambung pula untuk tajuk yang akan datang. Itu saja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.